3, 2, 1, action. Beres, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT di atas kurnianya pada pagi ini dapat kita bersiaran sekali lagi dalam Bicara Maya PPAK. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai topik yang sangat penting, yang sangat perlu kita pelajari, terutama pada orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam. Jadi hari ini kita akan membawakan tajuk ajaran sesat, cegah sebelum parah. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila in wa qul ja'al haq wa zaqal batil inna wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah SWT berfirman, sesungguhnya yang batil itu akan hilang apabila datang kebenaran. Jadi hari ini kita nak bawa sesuatu yang benar kepada tuan-tuan dan puan-puan di talian kita. Kita bawakan seorang ustaz yang berpengalaman, yang mempunyai ilmu pengetahuan untuk kita bicarakan mengenai topik ajaran sesat untuk kita pelajari pada pagi ini. Tapi sebelum tu, saya ingin mohon kepada semua penonton-penonton kita seperti biasa, mohon untuk semua share dulu. Share dulu sebanyak mungkin. Share di FB masing-masing. Share lah di mana-mana channel yang ada agar ramai rakyat Malaysia ni boleh dapat ilmu hari ni, boleh dapat maklumat mengenai apakah yang dikatakan ajaran sesat dan apa yang kita perlu lakukan untuk menghindarkan diri daripada terjebak dengan ajaran sesat. Kerana kita tahu akhir-akhir ini pelbagai jenis corak dakwah ajaran sesat, pemikiran-pemikiran, idea-idea yang boleh menyebabkan kita jadi was-was dalam fikiran kita, menyebabkan kita jadi tertanya-tanya. Bagaimanakah jalan yang sebenar-benarnya untuk kita sampai kepada Allah mengikut jalan Rasulullah SAW. Jadi PPAK sebagai badan yang harus memberikan maklumat yang tepat, yang benar kepada masyarakat, membawakan program yang kita rasa sangat penting pada masyarakat kita supaya kita dapat betul-betul bersatu di bawah payung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iaitu mengenal Allah, mencintai Allah melalui jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi share, jangan tak share. Yang pastinya setiap share anda, jika ada sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan ajaran sesat, sahabat-sahabat kita cuba berjinak-jinak dengan ajaran sesat, beri mereka tahu. Hari ini ada program cukup baik untuk kita belajar ciri-ciri ajaran sesat, bagaimana kita nak kenal ajaran sesat ni supaya kita selamat, anak cucu kita selamat. Sebab bila kita dah tersauk dengan ajaran sesat, sangat payah untuk kita keluar. Jadi insya-Allah pakat-pakat share. Dan yang penting juga, hari ini kita juga akan ada kuis. Kuis seperti biasa, 3 soalan kuis Bicara Maya PPAK, 1 soalan yang tepat, yang cepat, RM50. InsyaAllah. Jadi terus menunggu sampai habis, share dan terus share. Dan jika ada apa-apa persoalan, boleh terus tanya. InsyaAllah kita akan cuba jawab hari ini. Apa yang tuan-tuan musykilkan dalam kepala, apa yang tuan-tuan musykilkan selama ini, kita akan jawab. Kita ni semua orang Islam, kita harus tolong agama Allah ini, kita harus tolong Rasulullah untuk menyatakan kebenaran. Jadi baik, pagi ini saya bawakan insan yang istimewa, yang mana sentiasa beliau adalah orang yang tahu mengenai ajaran sesat, yang mengkaji tentang ajaran sesat, dan beliau merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menangani isu-isu ajaran sesat. Bersama saya di studio adalah Ustaz Nik Muhammad Nizam bin Muhammad Nasir, Pegawai Hal Ehwal Islam, Pejabat Agama Jajahan Macam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang Ustaz. Ya, ya. Terima kasih Ustaz kerana sudi datang hari ini untuk membantu PPAK dan membantu agama Allah ini. Ya, Sebab kita nak betul-betul, kita nak bagi pada masyarakat kita hari ini tentang ajaran sesat ni, supaya manusia tak lagi tersesat dan ni kembali ikut jalan yang benar, harmoni agama Islam kita. Orang bukan Islam pun boleh cinta kepada agama Islam. Ini ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi insya-Allah penonton, kita akan bersama dengan ustaz kita ni. Tanyalah apa-apa soalan dengan ustaz kita ni mengenai ajaran sesat. InsyaAllah kita akan cuba jawab hari ini. Jadi ustaz, tanpa melengahkan masa, saya ingin ustaz uraikan dulu mengenai apakah yang dikatakan ajaran sesat ni.
Mana biar orang jelas. Kalau kata ajaran sesat ni, gapo ajaran sesat ni? Ya. Kalau sesat mana? Ya. Lagi pada mana asal cerita ajaran sesat ni? Adakah zaman Nabi dah ada ke? Ke dari zaman sahabat ke macam mana Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadipan kurnianya dapat sekali lagi kita bersama-sama di ruang PPAK ya. Jadi hari ini kita ingin berkongsi bersama mengenai ajaran sesat cegah sebelum parah. Ya. Baik. Kalau kita katakan takrifan ajaran sesat, kita pergi pada takrif dulu tuan. Menurut Abdul Majid Omar, iaitu bekas mantan Timbalan Mufti Selangor, beliau ada mengatakan ajaran sesat boleh diertikan sebagai sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam ataupun bukan orang Islam yang mendakwa ajaran atau amalan yang dibawanya itu adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam. Sedangkan pada hakikatnya ajaran atau amalan yang dibawa itu bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta bercanggah dengan akidah dan juga syariat Islam. Kita ibarat lagu ni lah tuan. Kita katakan kita nak definisikan ajaran sesat ni apabila sesuatu ajaran hak asal telah diupuh. Contohnya kita kata lagu ni lah. Kita kata kalau kita ada sebutir kereta. Tapi badai dia Honda. Belakang dia Toyota. Tayar pula tayar guna tayar 4 kali 4. Jadi kita kata, ni kereta berapa nama ni? Nak kata Honda, tidak Honda. Nak kata Toyota, tidak Toyota. Nak kata 4 kali 4, pacuan 4 roda, tidak. Jadi kita bingung sebentar. Maka ajaran sesat ni lagu tu lah kita ibaratkan. Maknanya apa-apa gubahan yang ada pada ajaran Islam yang menyeleweng daripada usulnya, maka itulah yang kita katakan sebagai ajaran sesat. Dan biasanya antara doktrin-doktrin yang biasa digunakan oleh ajaran sesat ni, seperti dia mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Ada yang sampai peringkat dakwa diri dia Tuhan. Ya, antaranya Qadiani. Mula-mula dia naik berperingkat. Peringkat dia sebagai guru, naik pada Nabi. Akhir sekali jadi Tuhan. Ni sampai makam. Sampai ke makam yang tinggi lah. Dan ada yang mendakwa diri dia sebagai Nabi. Dan kita di Malaysia ni, kita tak lari pada tempat lain lah. Di Malaysia kita pun banyak yang terbaru sekali ada yang keluar di Negeri Sembilan, ada mengaku sebagai seorang Nabi. Dan yang terdahulu tu macam Rasul Kahar. Kononnya dia ni adalah Nabi akhir zaman. Ataupun yang orang kata duk famous sekarang ni mendakwa diri dia sebagai Imam Al-Mahdi. Ini juga antara banyak lah. Orang kata faktor-faktor yang menyebabkan dia guna sebagai salah satu daripada ajarannya. Tuan-tuan dan rahmati sekalian, kalau kita perhatikan, ajaran sesat ni bukan bermula daripada sekarang. Sejak pada zaman Nabi tu dah ada dah. Dan sebelum Nabi mari tu dah ada dah ajaran sesat. Sebelum Nabi lagi dah ada dah. Contohnya sebagai firman Allah SWT dalam surah At-Taubah, ittaqadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Maksudnya mereka menjadikan pendeta-pendeta, maknanya tok-tok imam dia, iaitu di kalangan ahli agama mereka sebagai sembahan selain daripada Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Ibnu Maryam. Dia asalnya, Nabi Isa tak pernah bawa pun kata dia ni anak tu. Tapi setelah dia diangkat, 400 tahun selepas diangkat ke langit, maka situlah bermulanya orang kata pendeta-pendeta dia sendiri yang mengubah suaikan agama Kristian ni kepada penyembahan Isa ni adalah salah satu daripada God dan Trinity tu dah. Dalam ayat-ayat lain pula sebagaimana firman Allah SWT ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara wa al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim
yudahauna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Maksudnya orang-orang Yahudi dia sesak ni apabila bermula dia kata Uzair itu adalah anak Tuhan. Uzair, Yahudi pun punuh kerana juga. Mana boleh manusia ni menjadi anak Tuhan? Ya. Begitu juga orang Nasrani, Kristian. Dia punuh tu sebab dia mengatakan Al-Masih Isa. Al-Masih ni ada dua. Satu Al-Masih Dajjal dan satu lagi Al-Masih Isa. Ni klaimnya Sebab apa nama Al-Masih dua-dua ni? Sebab masing-masing diberikan khawarikul adah. Khawarikul adah ni satu benda yang benda mencari adat lah. Last sekali maka mereka menjadi sesat sebab mereka telah mengubah benda-benda yang usul apa yang ada pada agama. Baik, itu satu peringkat dah. Yang keduanya, kalau kita tengok sejarah ya, tuan, ajaran sesat ni juga telah ada di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi tu ada ajaran sesat ni. Antaranya 3 orang lah yang masyhur. Pertama Al-Aswad Al-Unsi, yang kedua Musailamah Al-Kazzab, dan yang ketiga adalah Tulaihah Ibn Khuwailid. Cumanya 2 orang ni sampai mati ngaku jadi Nabi. Sampai mati. Dan yang akhir sekali Tulaihah ni dia bertaubat. Akhirnya bertaubat. Jadi dia balik kepada agama Islam yang asal. Antara sejarahnya, kita ambil sejarah mula-mula kita sentuh Al-Aswad Al-Unsi lah. Ya. Al-Aswad Al-Unsi ni dia ni nak boleh kau dia jadi Nabi ni, dia tidak jadah kosong-kosong. Tidak. Maknanya mesti ada sesuatu yang dikira sebagai khawarikul adah juga. Kelebihan. Satu kelebihan yang ada pada dia. Dan dia ni sebenarnya memang seorang tok bom. Tok bomo lagi orang nuju lah, tok nuju. Tok pawai. Tok pawai lah. Maknanya yalah nak boleh jadi ketua ajaran sesat ni dia tak boleh somborono lagu tu, pakai bodoh-bodoh nak jadah lagu tak ada sesuatu keistimewaan nak isytihad, tidak. Dia mesti ada kelebihan. Ya. Dan sebagaimana dalam kitab akidah pun dia cerita, khawarikul adah ni ada perkara. Pertama, mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi-nabi. Yang kedua, irhas. Sesuatu kelebihan yang Allah SWT beri sebelum dia dilantik menjadi nabi. Contohnya, Nabi Isa. Nabi Isa ni, kan mula-mula beranak tu kecek dah. Dia dah boleh kecek dah. Kalau lo ni lah, agak-agak lah, beranak-beranak, ayo ambil selfie. Jerit lah nak kita. Doktor terbuh kali, pesel. Anak jin kau anak manusia ni. Itu dipanggil irhas. Maknanya sebelum dilantik menjadi nabi. Sama juga kalau kita kata Nabi kita dibedah. Sebelum dia dilantik menjadi Nabi, ketika umur dia 6 tahun tak? Dia di bawah Halimatus Sa'diyah, mak peliharaan dia, mak susuan dia tu. Jadi dia dibelah. Bila dibelah itulah menyebabkan ibu peliharaan dia ni, ibu susuan dia ni takut dia taklid kepada keluarga dia. Kalau tidak, dia memang nak pegang Nabi ni. Sebab Nabi ni membawa keberkatan pada pokok Bani Sa'di ni tak? Sa'diyah ni. Okey. Yang ketiga dia ni panggil sebagai ma'unah. Ma'unah ni hanya diberikan untuk orang-orang alim. Yang keempat, karamat. Satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada para awliya. Yang kelima, istidraj. Istidraj ni satu kelebihan yang Allah SWT berikan untuk dia bertambah menjadi fasih. Dia jadi terjadi, tapi sebenarnya tujuan dia apa? Untuk dia semua jadi kau fasih, kau bunuh diri dia. Dan itu antaranya ya. Dan yang keenam ni yang paling besar sekali ialah sihir. Sihir ni dia lawan kepada mukjizat. Yang mana sihir ni ada satu benda yang batil, tak betul pun sebenarnya. Dia hanya black magic, dia hanya tipu kita ya. Tapi sebenarnya tujuan sihir ni adalah untuk menyebabkan seseorang itu menjadi bertambah kufu. Jadi kebanyakannya mana-mana ajaran sesat pun dia akan guna jalan ni lah. Sesuatu perkara yang di luar adat yang mana dia mencari pengaruh dengan kelebihan yang Allah SWT beri kepada dia. Okey ya. Maka ketika tu Al-Aswad Al-Unsi ni dia menyebarkan dakwah dia ni di Yaman. Yang mana Rasulullah menghantar Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang besar lah dia. Cuma yang ringkasnya Al-Aswad ni akhirnya dibunuh oleh pengikut Islam, nama dia Fairuz Ad-Dailami. Dibantu oleh isteri Aswad tu sendiri.
Sebab isteri Aswad ni nama dia Azad binti Al-Harith, dia merupakan macam pupu papat lah kepada Fairuz Ad-Dahlami. Dan sebenarnya isteri dia pun tak reda. Mana tak reda dengan ajaran apa yang dibawa oleh suami dia. Maka dia pakat lagu mana kita nak nak nyahkan, nak basmikan benda lagu ni. Akhirnya dia pakat lagu mana kita kena bunuh. Tak tahu nak apa. Tak boleh nak buat apa dah. Dan yang peliknya, semasa Fairuz Ad-Dahlami nak bunuh Al-Aswad Al-Unsi ni, ketika tu dia sedang mabuk. Dia mabuk dan dia tidur. Bila dia tidur tu, sewaktu Fairuz Ad-Dahlami nak pergi bunuh dia, dia boleh bersuara, "Mu mari nak bunuh aku ke?" dia tanya. Sebab apa? Agak-agak tuan, apa sebab punca dia? Jin. Dia menggunakan jin. Jin nak jaga. Jadi bila jadi lagu tu, Fairuz Ad-Dahlami dia berasa takut. Ialah sebab kahwin ni mabuk lagi nak tidur, tiba-tiba dia boleh bercakap sebagai seorang yang waras. Penjaga. Orang jaga dia lah dak. Akhirnya Azad ni isteri kepada Al-Aswad ni, dia pergi kepala dan Fairuz potong kepala dia. Maka matilah seorang yang cuba mengaku menjadi Nabi. Masa tu ramai orang mengikut. Masa tu lebih kurang ramai juga, agak ramai jugalah. Sebab biasalah bila seseorang tu dia menggunakan kelebihan apa yang dia ada. Dan saya dah tengok antara ciri-ciri ada sesat lagu ni lah. Dia menggunakan kelebihan dengan cara orang bomo. Mula-mula nak pergi bomo dulu. Akhirnya, sebab kita sakit dan kita disembuhkan, kita tak nampak Allah yang menyembuhkan. Betul. Kita nampak Tok Bomo tu yang menyembuhkan. Akhirnya, boleh tak saya nak belajar? Belajar tu lah apabila dibui dengan perkara-perkara yang melibatkan sihir, benda itulah dia kata berlanjutan. Akhirnya jadi pengikut yang tegar. Ya. Yang keduanya ialah Musailamah Al-Kadzab, dan ini masyhur lah. Saya ingat cerita Musailamah ni ramai orang kenal. Nama pun Al-Kadzab. Ya, nama dia pun Al-Kadzab. Tapi siapa yang menggelarkan dia sebagai Al-Kadzab? Yang menggelarkan Al-Kadzab tu adalah Nabi sendiri. Sebab mengikut ceritanya, satu ketika suku Bani Hanif. Suku Bani Hanif ni suku Musailamah ni lah, yang berada di Yamamah. Tuan pernah dengar tak perkataan Yamamah ni? Yamamah ni satu tempat yang satu masa dulu Nabi rasa itulah tempat hijrah. Tapi rupa-rupanya tempat pilihan hijrah wahyu Tuhan adalah di Madinah, di Yathrib. Maknanya hijrah Rasul tu bukan kehendak dia sendiri, sebagaimana dakwaan orientalis ke tashkik yang ditimbulkan. Nabi ni tubik daripada Mekah sebab dakwah dia tidak berjaya di Mekah. Jadi dia mencari satu tempat. Sebenarnya dia nak cari tempat tu, bukan dia yang tentukan. Dia menunggu wahyu daripada Allah SWT. Ini Yamamah. Jadi suku Bani Hanif ni asal daripada Yamamah. Dia suku ni dia nak masuk Islam, dia hantar pembesar-pembesar dia. Pembesar-pembesar ni maknanya ketua-ketua suku lah, untuk pergi jumpa Nabi. Jadi bila nak pergi jumpa Nabi, akhirnya marilah nak peluk Islam, masuk Islam. Cuma ada seorang lagi. Jadi salah seorang wakil tu dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "ada lagi seorang di antara kami yang tidak tak mari masuk sini. Tak mari masuk, tak masuk Islam lagi." Yang menyebabkan Rasulullah kata, "Itulah orang baik, bagus. Sebabnya dia duduk sana, sebabnya nak jaga bagi-bagi." Jaga bagi-bagi rombongan lah. Maka suku, geng-geng ketua suku ni disapa kepada Musailamah. Yang menyebabkan situ Musailamah kata, "Tengok, Rasulullah pun puji aku." Ajaran besar. Dia pala dia dah twist dia, otak. Dia banyak otak. Rasulullah pun puji aku. Maka Musailamah masuk dalam Masjid Nabawi. Bila dia masuk Masjid Nabawi, maka dia sandar di dekat tembok antara Raudah dan juga rumah Rasulullah, rumah Aisyah. Duduk tepi tu. Lalu ini saya ingat tempat tu tempat ada Quran tu. Dinding tu ada Quran. Dia tak Quran dan apa semua dah. Maka salah satu ketua suku tu tanya Musailamah. Dia tanya, "Apa yang menyebabkan mu tak saya masuk Islam?" Musailamah kata, "Aku tak saya masuk Islam sehinggalah Muhammad mengatakan akulah sebagai pengganti dia." Aduh. Pengganti ni bukannya ketua. Ya. Maksud pengganti ni tahu ke apa nama? Nak sebagai Nabi. Dia nak jadi Nabi juga. Awal lagi dia nak declare dah. Dia nak ambil dah kenabian tu daripada Nabi Muhammad. Dan pada ketika itu, Nabi SAW ada duduk dalam itu. Dan dia dengar perbualan Musailamah. Yang menyebabkan dia tubik, rumah dia dengan Raudah tu dekat. Masjid Nabawi tu dekat. Dia tubik. Dan dia pergi sebatai kayu.
Bila dia pegang sepadan kayu, dia pun tunjuk pada Musailamah. Dia kata, wahai Musailamah, dia kata, jangankah kau nak jadi ganti aku? Kalau mau minta kayu ada berada yang di tangan aku ni pun aku tak akan beri. Aku tak akan kasih. Maka ketahuilah bahawa saya sesungguhnya mu adalah Al-Kazzab. Situlah. Dapat title. Dapat title Musailamah Al-Kazzab. Sebagaimana yang aku diberi mimpi oleh Allah SWT tentang dua orang yang akan mengaku sebagai Nabi. Sebagaimana dalam mimpiku. Itu kata Nabi lah. Kemudian, bila rombongan ni balik, maka Ibnu Abbas pergi kepada Nabi, dia tanya Nabi, gapo nama ya Rasulullah tengok dalam mimpi tu? Maka situlah, dalam satu hadis dia sebut, baina ana na'im, ketika aku tidur, Nabi kata, ra'aitu fi yadayya suwarain minaz zahab. Aku nampak ada dua gelar yang berada di tangan. Dua gelar. Fa ahammani sya'nahuma fa auhaya ila fil manam an anfakhuma. Maknanya bila ada dua gelar di tangan aku, maka tidak selayaknya seorang nabi itu mendapat gelar. Maka aku diberi ilham oleh Allah SWT untuk meniup gelar yang berada di tangan aku tu. Jadi fanafaqtuhuma fatara fa awwalatuhuma kazzabaini yakhrujan min ba'di adahuma al-unsi wal akhar Musailamah. Maka Nabi kata, lepas aku tiup tu, maka aku tafsirkan. Maknanya sesudah aku ni akan tubik dua orang yang akan mengaku jadi Nabi. Pertamanya Unsi, Al-Aswad Al-Unsi saat ni tu. Yang kedua adalah Musailamah. Ni, budak ni. Itu yang aku katakan dalam mimpi aku ni. Yang aku tengok dalam mimpi aku. Dan sebenarnya, tuan, kita nak kata macam mana Musailamah ni mendapat pengaruh. Sebab saya dulu pun masa antara tesis master saya berkenaan dengan strategi satu tarekat lah. Macam mana tarekat tu dia buat strategi untuk mempengaruhi tarekat yang sesat. Cari pengikut. Nak cari pengikut. Ini bukannya tarekat yang kita tak kata kepada tarekat. Tapi ada tarekat yang sesat. Yang sesat. Bagaimana dia menggunakan strategi untuk mempengaruhi pengikut. Dijok pula strategi. Situlah. Okey. Jadi sebenarnya ada seorang dai Nabi. Dai Nabi. Yang mana Nabi hantar dia sendiri ke Yamamah ni. Semasa rombongan Musailamah Al-Kazzab tu balik, ada seorang yang tak balik daripada popok Yamamah ni. Nama dia Nahar bin Umfiyah. Dapat apa nama Nahar bin Umfiyah. Umfuah pun boleh juga. Nahar bin Umfuah. Nahar bin Umfuah ni dia antara orang daripada popok Bani Hanif yang tinggal di Masjid Nabi sekali dengan Ahli Sufah. Ahli Sufah tu ketua dia tak adalah Abu Hurairah ketika tu. Kan Arisun Ahli Sufah, Abu Hurairah ni, okay? Ahli Sufah ni maknanya orang yang duduk di Masjid Nabi semata-mata nak mengaji. Dia memang orang susah. Maka Nahar ni dikatakan dia belajar dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat Nabi lah. Jangan tukar dengan Allah bin Ubay. Ramai orang tukar dengan Allah bin Ubay. Ubay bin Ka'ab ni orang yang mahir dalam Quran sehingga Nabi suruh dia baca Quran. Jadi dia kata, macam mana aku nak baca Quran sedangkan Quran ni diturunkan padamu. Sahabat ni semua tawaduk belaka ni. Kita kalau puji kat akak ekor kita ya. Sahabat tidaklah betul. Sahabat dia mengenal diri. Jadi Ubay bin Ka'ab lah antara salah satu orang yang Nabi minta dia baca Quran. Jadi dia ngaji dengan ni lah, sahabat Ubay bin Ka'ab ni lah. Sehingga menyebabkan dia hafal 30 juzuk. Hafal 30 juzuk. Dan juga dia hafal hadis-hadis Nabi. Maknanya Ustaz, saya nak pause sikit. Mana kita tak ada percaya kalau orang pandai 30 juzuk kau. Ya. Ada Nabi percaya pun belum tentu dia betul. Sebabnya kita ni penuh kerana kita taksub tu lah. Kita taksub pada seseorang tu. Padahal nak kata Nahar bin Umfiyah ni, dia orang yang menghafal 30 juzuk dan orang yang menghafal hadis-hadis Nabi. Sehingga ramai sahabat-sahabat puji dia. Ni orang alim ni. Orang alim, orang pandai ni. Akhirnya Nabi hantar dia ke Yamamah. Sebab dia asal orang Yamamah. Maknanya dia ni merupakan dai Nabi. Harapan Nabi. Asalnya memanglah dia ni ialah orang Molek lah. Tapi setelah kematian Nabi, situ dia start berontak. Sebabnya hadis, ada satu hadis daripada Abu Hurairah
Abu Hurairah pernah cerita, ketika Rasulullah lalu di hadapan kami ni, ketika ada 3 orang. Satu orang Ansar, satu Nahar bin Ufyah ni, dan satu lagi Abu Hurairah lah. Maka Nabi kata salah satu daripada kamu ni akan masuk neraka. Yang mana tulis rusuknya sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud. Ha. Dia memanglah orang dalam neraka ni dia besar kat tubuh dia. Saiz dia. Saiz dia sebab semua merasa kesakitan. Dan ada yang kata gigi dia sebesar bukit Uhud. Nak kata kalau gigi tu besar bukit Uhud dah, Tubuh tahu. oh tak tahulah tubuh sangat mana dia. Gasi kan dia. Gasi. Jadi ya, bila Abu Hurairah dengar lagu tu, maka Abu Hurairah rasa takut. Sebab Rasulullah hanya kata lagu tu, dia tak mention pun siapa-siapa dia. Dan dia pergi. Abu Hurairah pada juga sekali. Ya. Abu Hurairah ada sekali dah. Yang menyebabkan Abu Hurairah berasa takut, sehinggalah bila tiba satu masanya, sahabat Ansar ni meninggal. Tinggal dia 2 orang lah. Sama ada aku ataupun Nahar. Dan Nahar ni orang kuat ibadat. Dia orang kuat ibadat. Orang ngapa Quran lagi, orang ngapa hadis lagi, da'i Nabi lagi. Jadi orang kata, tak ada apalah, aku dah lah. Jadi, bila Rasulullah wafat, sini bermula dia ni. Asalnya Nahar ni dia orang, ialah dia siapa benda betul lah. Jadi bila tahu Nabi wafat, maka Musailamah pergi jumpa Nahar, dia kata, nak ke aku tawar kamu satu benda. Yang mana separuh kekayaan ni aku beri kamu, aku bagi kasih lah. Bagi kamu, aku beri bini, beri harta, agama semua, dan mu akan menjadi wakil pada Nabi. Dengan syarat. Syaratnya, mu kena isytihar kata aku ni adalah Nabi pengganti Nabi. Pengganti pada Nabi. Maka akhirnya disebabkan kerana harta itulah Nahar ni, dia terpengaruh dan dia terima tawaran tu. Yang menyebabkan akhirnya, dia kata, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wafat, maka dia pernah pesan kat aku, dia kata, Musailamah lah pengganti dia. Yang menyebabkan ramai suku Bani Hanif ni, hampir, bukan sikit ni. Tuan, hampir 40,000 orang. 40,000 orang yang murtad. Dan betul lah seperti mana yang hadis Nabi sebutkan satu ketika dulu pada Abu Hurairah. Yang mana salah seorang daripada tu tak akan masuk neraka. Maknanya asbab dia. Dan nak declare Nabi ni, dia bukan masalah furu'iyah. Ni masalah usul ni. Maknanya sedangkan, dan Quran pun sebut dah. Wa khatamun Nabi ni. Maknanya Nabi ni adalah khatam. Itu yang Qadian ni dia kata khatam tu makna cicing. Bukan penutup dah. Oh, ni kata orang ajaran sesat ni dia pandang. Dia pelik, dia pandang. Seperti mana saya pernah jumpa ada seorang orang sesat tu lah. Dia ni, dia sesat. Sampai dia kata apabila sampai satu makam, maka kita tak perlu semaya. Jadi kita kata mana dalil dia? Dia kata ada dalil dia dalam Quran. Apa dalil dia? Qala Allah Ta'ala, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Oh, yakin. Mu semualah Tuhanmu sehingga mu yakin, jangan yakin terakatlah syariat. Ni hok payah ni hok ngaku ilmu isi. Yakin tengok mati dia. Dia ngaku kulit dengan isi ni lah. Saya ngaji ilmu isi ni, bila siapa tahap yakin, dia tak tahu yakin sebenarnya mati. Jadi dia tafsirkan makna bila siapa satu makam, maka tercabutlah syariat. Maka tak perlu semaya, tak perlu puasa. Aku ni wali Tuhan. Ni antara ajaran sesat juga lah tu. Ada, saya baru pernah dengar. Ni ya. Jadi Musailamah ni sebenarnya dia lama dah dia nak jadi Nabi. Sebabnya ketika dia mula-mula balik ke Yamamah tu, maka dia pernah buat atas satu surat. Dia kata daripada utusan Allah kepada utusan Allah. Makna dia ni utusan Allah. Ayat dia. Muhammad tu utusan Allah. Daripada utusan Allah kepada utusan Allah. Bahawasanya dia kata bumi ini terbahagi kepada 2. Satu milikmu dan satu milik aku. Dia hantar ke Nabi nak oyak kata dakwah Islam ni sohakmu, sohakku. Mana-mana dia bagi. Maka Nabi kita pun balas. Masih hidup lagi ni. Nabi kata daripada utusan Allah kepada Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni lah. Daripada utusan Allah seorang Nabi kepada seorang Nabi palsu. Jadi Nabi kata bumi ni sebenarnya milik Allah. Yang diamanahkan pada sesiapa sahaja yang Allah kenaki kepada hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya, hak betulnya, bukan kita boleh bagi separuh-separuh ni. Bumi-bumi ni adalah hak Allah. Maka Allah lah, pandai-pandai Allah lah nak beri. Itu kerja dia.
Nak beri kepada siapa yang untuk menjadi nabi kau? Pandai-pandai dia nak bagi. Ni pandai-pandai dia nak bagi. Ni ajaran sesat ni. Waktu saya kata tuan, banyak ajaran sesat ni banyak otak. Auta betul. Oh, dia guna dia balik otak dia otak untuk mempengaruhi orang. Akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masa tu Rasulullah telah wafat dia hantar Khalid bin Al-Walid untuk memerangi Musailamah. Dan siapa yang membunuh Musailamah? Agak-agaklah. Orang yang bunuh Musailamah ni adalah Wahsy. Seorang hamba yang dibebaskan kerana tawaran untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Lembing tu. Ya. Hamzah ni seorang yang hebat. Betul. Hamzah ni bila dia pergi ialah dia di zaman sebelum dia Islam pun dia duduk kandar. Kalau dia pergi Dia memburu, memang hebat. dia memburu dia akan buat klik singo sama dengan Sayyidina Umar. Dia sama hebat dua tu. Jadi Wahsy ni dalam peperangan dia duduk target mana Su Hamzah. Siapa satu tahap dia pekong tombak dia sehingga tombak dia tu tertikam di perut Sayyidina Hamzah. Dan bila Wahsy ni nak masuk Islam, pergi jumpa Nabi. Nabi tanya, apa yang kau telah buat kepada puak saudara aku? Maka Wahsy ceritalah bagaimana dia target cerita sehingga Rasulullah pun memalingkan muka dia. Sebab apa Rasulullah memalingkan muka dia? Sebab Rasulullah takut dia mari nak marah kepada. Sebab puak saudara dia ni antara orang yang mempertahankan dia masuk agama dan dia juga sebagai ketua syuhada. Sayyidina Hamzah ni adalah ketua syuhada. Dia ada gelar dia. Okay? Ada gelar Rasulullah Saifullah, ada gelar Singa Allah. Jadi Hamzah ni adalah merupakan ketua syuhada. Memang sebab sadisnya Sayyidina Hamzah ni, tuan, semasa dia mati, maka ada beberapa orang yang kerak hidung dia sebab nak marah, dendam. Dendam lah. Sebab orang-orang Arab masa tu memang takut ke dia. Memang orang takut ke dia. Dan dia dalam peperangan dia banyak bunuh orang dah. Dia banyak bunuh. Jadi kerak hidung, beluh dada dia dan sebagainya. Inilah satu kezaliman yang dia buat. Sehingga Rasulullah bila mula-mula sekali dia jumpa mayat jenazah Sayyidina Hamzah ni, dia berasa heboh lah. Sebab apa yang orang buat. Moga dia manusia, sentimen kekeluargaan tetap ada. Itu kisah kisah Wahsy. Akhirnya bila Sayyidina Abu Bakar hantar Khalid bin Al-Walid sebagai ketua untuk lawan Musailamah Al-Kadzab ni, maka dia bawa Wahsy. Dan Wahsy ni memang target dia nak bunuh Musailamah dah. Sebab apa? Sebab dia pernah kata, kalaulah satu masa dulu aku telah bunuh sebaik-baik orang. Hamzah ni kira orang hebat, baik lah tak? Dia kata, maknanya hari ni aku akan bunuh sejahat-jahat manusia. Jahat lah. Moga mengaku jadi Nabi ni, tak ada dah Nabi, sebaik-baik Nabi adalah Nabi Muhammad. Sebab itulah, banyak kata Islam ni dia merubah sifat orang. Daripada dulu, backing, jahat, apa semua, bila masuk Islam dia jadi sebaik-baik orang. Sebab Islam mengajar erti kehidupan yang sebenarnya. Dia panggil apa? Islam is way of life dah. Orang putih kata, kecil orang putih jaga-jaga. Agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Untuk okey, akhirnya lah sekali Wahsy ni bila dalam medan peperangan dia cari Musailamah, dia target dan dia pekung sehingga tombak Wahsy ni tertikam perut sebagaimana dia pernah buat kepada Sayyidina Hamzah dulu. Sebabnya Wahsy ni dia tak penuh rasa rasa tenang. Tak, betul. Dia tak pernah rasa tenang sebab dia penuh. Walaupun itu sebelum Islam dia. Betul. Dia mari Islam, Islam mengampunkan segala. Tapi tetap rasa bersalah. Orang-orang yang mulia sifat dia memang lagu tu. Okey, itu kisah Musailamah lah. Dan Musailamah ni dia ada kisah lucu dia. Yang mana pernah satu ketika pengikut Musailamah ni minta Nabi palsu dia tu untuk berubat satu perigi lah. Sebab dia pernah dengar cerita Nabi pernah luduh di satu perigi di Madinah yang menyebabkan perigi tu jadi nyaman lah. Ada satu perigi kan, orang ambil air lah ni tak di Madinah tu tak. Maka bila Musailamah pergi kepada perigi tu, dia ludah, akhirnya perigi tu jadi busuk. Ni yang nak cerita balas saya Tuhan ni. Merasa hebat. Tapi kena ingat, wa makaru makrullah wallahu khairul makirin. Tuhan ni lebih lagi pada tu. Pernah juga diceritakan ada seorang buta, orang rambut. Dia luduh. Dia luduh tak? Dia luduh tu nak ceritanya Rasulullah pernah
ada seorang sahabat ni nak Abu Qatadah. Buku tu ada. Dalam peperangan Uhud, mata dia cabut. Oh, ni yang kata. Cabut. Perjuangan para sahabat ni ke, siapa ke, ada peperangan yang panggil Zatul Riqaq ni, hak cabut ibu jari ni. Cabut ibu jari. Jari kuku ni, Jari kuku. kuku kaki ni cabut. Okey, dalam perjuangan para sahabat ni dia material, fizikal, memang Tiga habis dah. tapi kita ni ada aja sesat yang boleh mengkapirkan para sahabat. Mau cukup sadis lah. Mau cukup tidak reda benar-benar lagu tu. Jadi nak ceritanya, cabut mata sehingga Abu Qatadah ni pergi jumpa Nabi. Dia cerdik. Pergi jumpa Nabi. Jadi Nabi tawarkan dua perkara. Sama ada mu nak sembuh ataupun jaminan syurga kat atas mu. Kalau lah benda ni terjadi pada tuan-tuan pilih apa? Jaminan syurga ataupun sembuh? Kalau orang biasa nak sembuh. Nak sembuh lah. Sebab dia ni azab. Dia ni bukan dia ni orang bujang. Dia ni baru nak nikah. Betul. Jadi Nabi tawarkan benda. Tak? Kalau terjadi pada kita, agak-agak kita pilih apa mana? Mestilah kebiasaan kita nak sembuh dah. Nak sembuh dulu ya. Tahu apa pilihan Abu Qatadah? Abu Qatadah pilih, ya Rasulullah aku nak dua-dua. Nak dua-dua. Orang sembuh dua-dua. Nak masuk syurga dan juga aku nak sembuh. Dia orang bijak. Sahabat ni orang bijak kan? Ya. Jadi dia nak dua-dua. Maka Rasulullah senyum. Dan Rasulullah mendoakan. Sehingga lepas pada tu Abu Qatadah mata dia lebih jelas lagi sebelum sebelum ni. Siapa kau orang tukar? Hak mana so mata mu hak punuh ni? Tak tahu. Ini Rasulullah. Tapi bila Musailamah ni, bila orang pergi jumpa dia, nak suruh sembuh, last kali mata dia jadi buta dulu. Ni kata nak pergi tak dia. ni bukan setakat sihir, ni panggil lebih pada sihir, keparak pada sihir lagi ni lah ni. Makna Tuhan nak hina di atas dunia lagi Tuhan nak hina. Begitu juga ada seorang bayi yang nak ditahnikkan, maka Rasulullah pernah doakan tak? Jadi budak ni bila pergi jumpa Musailamah, akhirnya dia botak terus. Sehingga tua dia botak. Tak naik rambut tu. Tak naik rambut terus. Allah. Ni kata. Maknanya masyarakat sudah boleh tengok. Kalau nak kira nak hukum ni, boleh. Tapi apa orang masih ikut lagi Musailamah? Pertama, masalah da'i Rasulullah saat ni. Yang keduanya, Nahar bin Umfiyah saat ni. Yang keduanya, kerana sifat ta'asub perkauman. Sebabnya, Musailamah ni popok Bani Hanifah. Popok Bani Hanif. Maknanya, Nabi di kalangan popok kita. Walaupun tak saya terima sikit pun, dia popok kita ni ke. Mudah buat kira. Daripada popok Hijaz ni, baik popok Yamamah sendiri. Ni. Itu yang menyebabkan tengok apa antara kegiatan Musailamah. Tak bayar zakat. Dia orang nego. Dia orang kaya. Maka dia tahu. Maknanya zakat ni, antara salah satu punca ialah ekonomi Islam lah. Sebab itulah ada ajaran sesat yang tak bayar zakat. Betul. Kita kena sekat dia. Sebabnya dia tak bayar zakat. Dia bayar sama popok dia ya. Ni bahaya kesan-kesan dia. Dia tengok ni. Tak tahulah. Wallahualam. Takut dia belajar daripada Musailamah. Tu tak tahu. Okey. Yang ketiga tuan. Tulehah sahaja. Tulehah ni juga mendakwa sebagai seorang Nabi. Dan dia ni berasal daripada wilayah Najd. Yang mana dia ni juga seorang peramal. Peramal. Tok Nujung lah kita kata. Sebagai orang Nujung. Dia Nujung, dia menang. Tapi akhirnya dia kalah. Cumanya Tulehah ni bagus dia ni. Bila Sayyidina Abu Bakar hantar dia. Hantar Khalid Al-Walid. Untuk pergi. Dia kalah. Akhirnya dia kembali kepada Islam. Dia khabar lah. Dia khabar diri. Dan di akhir hayatnya dia semua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruhnya. Dan ketahuilah bahawasanya aku ni hanyalah seekor himar. Himar ni kita tak berasa. Betul. Kalau orang kita, orang Melayu kita kak, bodoh pelembu dah. Maknanya aku ni bodoh pelembu dah. Dia hina diri dia. Itulah ni. Alhamdulillah lah sebab tu betul lah. Seperti mana dakwah Nabi pernah mimpi ada dua gelemah berada di tapak tangan dia dan aku diperintahkan untuk meniup. Maknanya dua orang tu ya. Yang seorang lagi tu duk. Seorang tu kita tak kira lah. Kalau dia insaf kita tutup cerita. Betul. Okey, baik. Itu di zaman sahabat Nabi, di zaman Rasulullah sendiri. Keduanya zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun tak lupa juga. Ada. Hampir dikatakan dekat dengan tujuh kumpulan lah. 7 puak. Antaranya Uyainah bin Hasan daripada kabilah Fazarah, Qurrah bin Salamah Al-Qushairi daripada kabilah Qatafan, Al-Fuj'ah
bin Abdul Yalil, Malik bin Nuwairah, Sajah binti Munzir, Al-Ash'a bin Qais dan juga Al-Hatab bin Zaid. Kesemua sekali 7 orang ni berjaya dihapuskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ke-7 orang. 7 orang. Ni. Lepas tu saya kata, kita hari ni, zaman sahabat dah ada. Zaman Rasulullah lagi ada. Punca kesesatannya. Pertama sekali, kebanyakan nak mengaku sebagai Nabi. Sebab gapo? Sebab dia tengok ada power di sebalik tu. Nabi boleh buat sewana-wana yang ada. Sedangkan Nabi kita tidak. Nabi kita menerima wahyu daripada Allah SWT. Bukan Nabi kecek tidak. Apa yang dia kata tu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa Nabi kata tu bukannya mari daripada dia. Semuanya adalah wahyu. Sebab kita kena ingat, Islam ni adalah dinul wahyi. Islam ni adalah agama wahyu. Bukannya hanya reka apa semua dok, bukan Nabi reka. Kalau akal. Sebab itulah kalau kita bicara masalah Rasulullah seorang yang ummi, ummi sebelum kenabian dia lah, ada tak? Adakah benda ni sifat buruk bagi Nabi? Tidak. Sebab apabila dia seorang ummi menunjukkan dia tak pernah belajar daripada kitab-kitab terdahulu. Daripada Rom kau, daripada Parsi kau, tiba-tiba boleh kecek masalah kejadian manusia. Dari surah Al-Mu'minun, kan, mula-mula daripada nutfah kepada alaqah, kepada mudghah, apa semua tu. Macam mana Rasulullah boleh menceritakan tentang ayat-ayat astronomi? Ini semua dipanggil ijaz Quran. Ataupun macam mana Rasulullah boleh menceritakan tentang dalam surah Yunus ayat 92, kisah Fir'aun. Sedangkan jarak Nabi dengan Nabi Musa tu 1900 tahun. Tiba-tiba ada seorang Profesor Boris Boucher, orang Perancis, dia dapat award, kata dia boleh buktikan yang mamia Fir'aun ni mati tergelai sebab ada kesan lumpur. Jadi kebetulan ada seorang Islam, dia kata, why Prof, dia kata, benda ni dah lama dah Nabi kami cerita. Yang menyebabkan bila dia jumpa, dia kaji, ada hadis Nabi kan, semasa Fir'aun ni nak mengucap, mari malaikat Jibril ambil lumpur tanah dan suap. Ni satu hadis yang panjang, ni kita cerita semula. Cuma ringkasnya, kesan lumpur tu. Nabi telah cerita lama dah. Baru nak dibuktikan oleh Profesor Boris Boucher, akhirnya dia masuk Islam. Inilah, orang yang bijak, orang yang panas, saintis. Mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Kita ni mencari kesesatan. Ya Allah. Lahir dalam Islam dah. Lahir dalam Islam dah cari. Yang keduanya masalah penolakan zakat lah. Zakat tak usah bayar zakat. Bayar sama pokok dia. Ni puncak ni. Yang ketiganya, ada yang kembali daripada hak tadi 7 orang, 3 orang saat ni. Dia kembali kepada kepercayaan asal dia. Hak mana asal semua berhala, bila jumpa Islam, rasa tak sedar. Sebab Islam ni banyak terikat. Kena poso, kau tak boleh minum arak, ngaweti ni mudah ya. Ngongeng depan tak kau makan beres. Tak ada apa. Kena kamu beres. Beres. Tak boleh. Ada. Ataupun ada yang disebabkan menolak kepimpinan Sayyidina Abu Bakar. Ada juga. Menolak masalah kepimpinan lah ni. Dan akhir sekali ada yang mengklaimkan diri sebagai Al-Mahdi. Ini juga satu isu besar. Fenomena sekarang ni, yang mana ramai ajaran-ajaran sesat yang menggunakan sebagai Al-Mahdi sebagai doktrin mereka. Okey. Kita tengok. Sekarang kita pun tak banyak masa dah tuan. Ada berapa minit lagi? Boleh lagi Ustaz. Okey. Contoh ajaran sesat yang dia fatwakan di negeri Kelantan. Antaranya ayat P. Yang dipimpin oleh Arifin bin Muhammad lah. Dan benda ni dia fatwakan sesat pada tahun awal 2000-an. Tahun awal 2000 dah. Yang kedua, Arkam. Arkam juga pernah difatwakan sesat oleh Kajian Kelantan pada tahun 1994. Ini Arkam ya. Yang ketiga, ajaran Tajul Muluk. Tajul Muluk. Ada. Kita tahu buku Tajul Muluk tu tak? Buku Tajul Muluk ni perbahasan dia panjang juga ni. Yang mana sebuah aliran yang mengajar ke cukup kita semayang sekali ya seumur hidup. Sebab tu saya katakan, ajaran sesat ni kalau kita dengar nakal, tok logik akal. Seperti contohnya, ada satu agama, yang mana agama ni dia percaya kepada Tuhan berkepala gajah. Ada juga. Ada. Sebabnya bila dia pergi, kepala dia putus, maka dia cari-cari, jumpa kepala gajah, dia kerak bubuh atas kepala dia. Maknanya Allah. Benda-benda seumpama lagu ni lah.
Kadang-kadang tak logik akal tapi Tak tak logik. boleh diterima oleh pengikut dah. Ini ada sebab dia, kita akan bincang nanti dah. Okey. Ha. Kemudian ajaran milah Abraham lah. Ini Ha. juga masyhur dan banyak lagi kalau nak sentuh. Maknanya ajaran sesat yang telah dikeluarkan oleh Patuan Ikhlata kita banyak. Okey. Kalau kita tengok lah ni, apa punca kesesatan mereka? Okey. Pertamanya, bila kita mengingkari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Kalau ada jejah, salah satu ya, penuh. Contohnya dia kata tak wajib sembahyang Jumaat. Ramai kan? Hak ajaran sesat yang tak sembahyang Jumaat sebab ada bersuluk dan sebagainya. Mana boleh? Selagi mana kita terikat dengan agama, maka sembahyang Jumaat adalah wajib. Bersuluk boleh tinggal sembahyang Jumaat. Siapa boleh tinggal sembahyang Jumaat dan sebagainya. Dah. Ataupun kita meyakini sesuatu akidah yang tak sesuai dengan syarak. Banyaklah kalau benda-benda yang kata bersalah dengan syarak ni kalau nak sentuh. Contohnya kalau kita kata kita mengingkari kerasulan Nabi. Nabi tak apa kita boleh taksub. Dan asyaku ala rasul. Kita syak pada Nabi yang boleh membatalkan akidah. Syok. Ya, syok. Tak boleh syak pada Nabi. Contohnya tashkik yang timbulkan orientalis, dia kata Nabi nikah dengan Aisyah Ummul Nita. Ada istilah Philadelphia apa dia panggil pida apa istilah tu? Philadelphia. Ya, Anak ni lah. Maknanya nombor 9 tahun bersama dok. Maknanya nak ke budak. Tak boleh syak pada Nabi. Seperti mana hadis Sofiyah. Satu ketika Sofiyah duduk dengan Nabi di Masjid Nabawi tu, dekat umur dia tu kan. Tiba-tiba lalu dua orang rasa. Dan Rasulullah panggil, Rasul memperkenalkan inilah adalah isteri dia. Masa saya belajar hadis tu, Syekh saya tanya, apa Nabi panggil? Panggil orang asal lalu ke? Nabi panggil sebab apa? Kenal isteri dia. Sebab apa dia nak kenal? Padahal memang isteri Nabi dah. Tak perlulah Nabi. Tak boleh nak kata apa dah. Syekh saya kata, antara sebabnya kerana bila kita syak pada Rasul sikit ya, maka kita akan punuh akidah. Tak boleh. Dan ajaran sesat ni lebih pada tu lagi. Ya, rukun iman percaya kepada Rasul ni. Ya. Dia pasal satu daripada rukun tak? Rukun iman tak? Bila kita meyakini turunnya wahyu selain daripada Quran. Ada lagi kitab lain. Contohnya Masah Fatimah ke? Masah Fatimah ni maknanya ada 17,000 ayat lagi. 17,000 ayat lagi kan. Tersembunyi ke? Hak adanya makna 3 kali ganda lagi. Quran ni 3 kali ganda lagi. Allah. Hak demo boleh tu 1,000 lebih ya, 1,320 ayat ya. Tak cukup kan? Kita 1,620. Masa saya belajar dulu di Jordan dulu. Jadi masa satu subjek dan ulum Quran. Jadi Syekh doktor tanya berapa ayat Quran? Kebanyakan orang Malaysia 1,960 ni. Dia kata mariman ni, aku tak pernah jumpa periwayat 1,960 ni. Orang Melayu ni mariman ni, kurafak ni. Dia bila aku mana? Siapa aku hantaran pun 1,960 ni. Okey. Maknanya kalau ada selain daripada kitab Quran, memang kita sesat. Contohnya dalam Durziyah, Syiah Durziyah. Dia mengatakan ada satu kitab selain daripada Quran namanya Al-Hikmah. Mana boleh, mana ada sebaik-baik Quran. Itulah. Ini perkara usul. Sebab tu saya kata kalau kita bersalah dari segi furuk, tak ada masalah. Sebab memang manhaj kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tidak mengkafirkan ahli kiblat. Tetapi kalau dia bersalahan dari segi usul, maka kita kena jelas. Kemudian mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Bila kita petikar hadis Nabi, sudah. Kita tidak petikar masalah sahih hasan itu tak ada masalah, itu perbahasan ulama. Tapi kalaulah berjelas benda tu sahih, kita ingkar lagi, ini ada masalah. Mesti ada masalah ataupun dia tafsir yang bukan-bukan. Dan kebiasaannya ajaran sesat ni dia menggunakan tafsir birra'i. Dia gini, dalam ilmu tafsir ni ada dua. Satu tafsir ma'thur, satu tafsir birra'i. Tafsir ma'thur ni tafsir yang daripada para sahabat, Rasulullah sendiri menafsir Quran dengan Quran. Ini tafsir ma'thur. Tafsir birra'i ni tafsir dengan pandangan. Jadi dengan pandangan ni, tuan dia ada dua pula. Satu mahmud, satu mazmum. Yang terpuji dan satu dicela. Contohnya, ajaran sesat biasanya apabila mari ayat Quran yang menceritakan tentang ada kisah 4 ekor burung. Hak Nabi Ibrahim tu. Dia cicit-cicit kan. Lepas tu dia tok bukit dia tak. Lepas tu Tuhan tanya, qala awalam tu'min? Mu tak beriman aku nah? Dia kata, qala bala li yutma'inna qalbi. Bahkan aku beriman ya Allah, cuma aku nak nenangkan hati aku.
Maka dia cuba tafsirkan 4 ekor burung ni Hmm. dengan 4 nafsu. Mana sembelih 4 nafsu, amarah lawarul mutmainnah, maka kita akan sampai tahap kamil. Adalah bla 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 dia. Dia menggunakan Quran tapi dia cuba nak menafsirkan Quran dengan tafsir batini ni panggil. Ni ya. Kadang-kadang kita kata, "Mu tak berimik Al-Quran ke?" Bukan kita tak berimik Al-Quran. Kita berimik yang kita tak berimik dengan tafsir yang mu buat tu. Ada kebanyakan ahli-ahli geng Tok Guru ajar sesat ni, dia cuba tafsir mengikut akal dia. Seperti mana saat ni, wa khatamun nabiyyin. Dia masuk khatam nabiyyin tu bukannya penutup bagi sekalian nabi-nabi. Dia masuk khatam nabiyyin tu adalah cicing. Jadi tak mustahil ada lagi nabi selain pada nabi. Hak tu lah. Kita tengok rentetan nabi setelah Nabi Muhammad ni ada semua. Ada lepas ada. Itu yang ijtihad tu Rasul Kahar, yang di Negeri Sembilan, yang tak ijtihad tu banyak lagi. Ni bahayanya. Mengaku klaim jadi nabi, habis. Bunuh salah. Begitu juga mengingkari mengubah asas-asas ibadat yang telah ditetapkan oleh syarak. Dia ubah. Kok Islam ajar lagu ni, dia pandai-pandai lagi ubah dia. Contohnya misalnya gapo kita kata hok semaya daripada 5 waktu jadi menjadi 3 waktu. Ni mesti ada unsur-unsur ajaran sesat tu mesti dah. Tapi seperti mana yang saya katakan tadi dok, kebanyakan antara senjata dia mesti ada satu kelebihan yang dia pamerkan untuk menarik. Menarik, okey. Dan yang paling teruk sekali ialah apabila dia menggunakan kuasa sihir untuk mempengaruhi. Sebab itulah kita sendiri pun bagi pak kuasa bila kita pergi ke rush ke mana-mana rumah pemimpin ajaran sesat ni, kita tak minum air dia tu. Dan memang penguasa kita, penguasa Jabatan Agama Islam ni, kita showkan untuk belajar ruqyah lah. Paling kurang dia kena tahu benda-benda lagu tu. Maknanya contohnya amalan seperti a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, itu adalah menjadi mainnya. Maknanya bukan Kena jadi darah kena daging. jadi darah daging. Maksud saya mainnya itu maknanya jadi darah daging kita untuk kita baca setiap hari. Maknanya kita bergantung kepada Allah SWT, tapi dengan asbab dan musabab dia. Okay, Ustaz, kita dah pergi apa ni? Ke zaman Rasulullah. Ya. Okey, para penonton, maknanya tadi Ustaz dah cerita ajaran sesat ni sebelum zaman Rasulullah tadi. Ya. Maknanya kita nak cerita daripada start kepala cerita. Ya. Bagaimana ajaran sesat ni, biar tahu. Maknanya zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah dah ada dah ajaran sesat dan definisi Ustaz dah berikan. Dan hari ni pun masih lagi berterus Ustaz. Mana benda ni kita tak dapat orang kata basmi lah. Ya. Ada semua. Jadi hari ni ramai kita tengok orang muda, orang muda pun tua pun nak cari agama dia. Dan seperti mana Ustaz ayat tadi, bila kita tengok ajaran sesat ni banyak yang menggunakan Al-Quran. Betul. Yang menggunakan Al-Quran. Betul. Jadi Quran, hadis. Quran, hadis. Jadi lagu mana Ustaz kita ni orang kata langkah pertama mengenali, walaupun dia ni kelah guru ko, dia ngaji Mesir ko, mana kecil Arab ko, tapi ada unsur-unsur yang kita. Lagu mana step kita yang pertama kita nak menjauh ke lagu mana Ustaz dengan benda-benda begini? Kebanyakan ya tuan, orang yang terpengaruh dengan ajaran sesat ni, dia mencari. Dia nak mencari erti hidup. Dia daripada sesat, tiba-tiba dia menjumpa jalan. Tapi jalan yang dia cari tak adalah jalan yang salah. Sebab itulah kita kena berguru. Betul. Dan kita tidak boleh taksub kepada sesuatu guru. Belajarlah ke mana-mana pun. Tak kira lah. Makna kita belajar untuk mencari kebenaran. Dan orang kata sebenarnya kita tak boleh terikat dengan guru tu. Kerana manusia mungkin al-insanu la yakhli' min khata' wa nisyan. Manusia ni tak boleh lari daripada silap dan juga salah. Yang betulnya mana? Sebab itulah Quran, Nabi sendiri pun dia pesan, dia kata, taraktu fikum amrain lam tadillu ma tamassaktu bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan mu 2 perkara. Yang mana mu tak akan sesat selama-lamanya. Carilah siapa-siapa dia, mu tak akan boleh sesat. Pertama, kitab Allah. Yang kedua adalah hadis Nabi. Yang keduanya saya nak pesannya maknanya tafsiran tu. Jangan kita menggunakan tafsiran mengikut body Tok Guru tu sendiri. Dan sepatutnya kita memakai tafsiran yang ulama yang telah ditinggalkan beribu tahun dah, banyak dah. Tafsir-tafsir yang muktabar, syarah-syarah hadis, banyaklah telah dijelaskan. Sebab mereka tak ada orang yang hebat dalam orang kata mencari agama.
menuntut ilmu. Imam Bukhari sendiri dia berjalan jauh mana tu cari. Bila jumpa seorang tok guru tu nipu ya. Dia nipu keledai dia ya. Dia letak carrot kan. Dia letak sayur di ujung kayu tu. Jadi disebabkan tu kenderaan dia tu berjalan. Nipu benda lagu tu ya. Tidak fikir dah. Buat selalu dah. Mencari nak boleh pencarian tu begitu hebat dah. Mana ulama kita tinggal banyak dah. Maka kita orang kata meneruskan perjuangan hak dulu-dulu. Belajar. Sebab itulah kita nak boleh pastikan sumber yang sahih. Sumber ni banyak. Masalahnya dia boleh jadi terpengaruh apabila dia terikut pada sumber yang tidak sahih. Itu yang kita takut. Dia cara lagu mana? Maknanya kena ngaji lah. Bermula pada asas. Dan satu lagi, Islam ni dia tidak ada jalan ekspres. Kita nak cepat. Ni hak jadi sesat ni sebab nak ekspres ni lah. Contohnya nak berjual dengan Al-Mahdi, nak berjual. Akhirnya sampai aku tak semaya ikut jalan ni boleh syurga. Dan antara ciri ajaran sesat ni apabila seorang tok guru, dia menjanjikan syurga ataupun syafaat bagi anak buah dia. Habisan. Mu ikut aku esok aku boleh bersyafaat padamu. Kadang-kadang lagu mana? Saya kena selamatkan ayah awak ni. Ayah awak ni duduk dalam neraka ni. Siapa mu nak selamatkan orang ni? Mu sendiri pun boleh tentu lagi mu boleh selamat. So, kamu nak selamatkan orang. Pengikut dia boleh percaya. Boleh percaya. Orang yang terpengaruh. Dia kita percaya. Dia panggil apa? First inspiration. Pandangan pertama kita. Dia kita percaya. Kita akan bawa. Tutup habis. Dia menutupi sekarang. Sebab tu kadang-kadang saya share juga pupuk ajaran sesat. Pengikut ajaran sesat ni kadang-kadang dia dikawal oleh satu antara punca lain lah. Dia dikawal oleh sihir. Biasalah Tok Guru bila dia mandi, disalurkan air mandi dia ke dalam kolam, dia pikuk dia minum yang menyebabkan gelak lemak habis. Dia ni nak mencari kebenaran. Asal nak mencari kebenaran. Mencari Tuhan lah. Lepas tu pula nak pergi berubat. Bila nak pergi berubat, minum air tawar ni. Tak tahu air tawar tu apa nama. Tok Guru dia beri tu. Yang menyebabkan akhirnya punah ranu. Habis. Punah jahanam. Okay. Jadi ada juga kita tengok luar ni. Kadang-kadang dia rasa macam pula dia yang siapa. Pula dia yang betul mana Ustaz ni. Sebab dia gini. Dia kata ilmu ni adalah ilmu sir Allah SWT. Rahsia Allah SWT. Orang lain tak boleh tahu. Sehingga dia buat keluar, dia kata kamu. Saya ingat lagi. Dia kata, kalulah, Sayyidina Ali kata, kalaulah aku beri pada kamu apa sir Allah Ta'ala, rahsia Allah Ta'ala ni, nescaya kamu akan bunuh aku. Mari mana kata-kataku? Masyhur kata-kata di kalangan pokok ajaran sesat. Maknanya dia cuba nak tutup. Dia tak sibuk buka. Sebab kalau buka memang kantoi lah, terbelang lah. Kantoi lah kata ajaran dia tu. Di kalangan ahli saja. Mana tidak dia boleh dibuka kecuali untuk ahli dia saja. Ini satu masalah yang besar. Jadi dia takut untuk dibuka. Buka habis. Sebab itulah dia buka di kalangan pokok dia saja. Di kalangan. Jadi eksklusif lah. Ya, eksklusif. Ya. Betul-betul. So, itu salah satu ciri-ciri dia. Salah satu daripada ciri-ciri ajaran sesat. Ya. Okey Ustaz, kita dah tengok ciri-ciri apa kan. Lepas tu kita tengok juga Ustaz, ajaran sesat ni banyak yang kadang-kadang dia berpegang pada Al-Quran semua. Ya. Tetapi hak sirah Nabi dia tak ikut lagi mana Ustaz. Dia mana orang yang terpengaruh sebab dia sikit ayat Al-Quran. Sikit ayat Al-Quran. Minai sebentar. Okey. Dia betul ikut Al-Quran. Ya. Tetapi bukan ikut Al-Quran yang asal. Maknanya tafsir yang telah diselewengkan. Itu masalahnya. Jadi pengikut ni bila bunyi ayat Quran saat ni, betul ni. Ini ayat Quran ni. Datuk guru dia ni naik toceh selalu ya. Seperti mana tak ni lah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Saya pernah jumpa ada seorang hamba Allah ni. Dia mengaku dia solat daim. Ni pengalaman saya di Gomusel lah. Pengalaman saya di Gomusel. Dia ngaji lah, orang ngaji. Jadi bila saya minta nak jumpa dengan dia, okay? Dia kata, pegawai mana ni, pejabat agama ni? Aku nak tapah, dia kata. Dia. Sediakan saya dapat maklumat lah. Saya panggil dia mari, pejabat. Bila mari jumpa saya tu, saya nak tahu penjelasan dia berkenaan solat daim lah. Tapi Alhamdulillah, dia kerjasama. Mungkin kapung kali. Gomusel ni, ya kapung sikit tak. Satu masa dulu lah. Jadi, saya pun tanya berkenaan solat daim. Akhirnya dia mengaku dia ni bawa anak Al-Haq lah.
Anak Al-Haq ni anak Al-Haq, ya, ya. faham tak? Baik. Satu aliran Okay, satu aliran pemikiran juga tu. pemikiran jugalah. Ha. Saya kata betul kau. Dia kata betul, dia pun hurah masalah Muhammad awal, Muhammad akhir apa semualah. Ini banyak juga. Saya tu lah, saya saya ada mengaji lah benda ni sikit-sikitnya. ya. Saya tak apa, okey, tak apa, biar. Jadi orang lagu ni, kita tak boleh nak lawan dari segi hujah nakli, memang tak boleh. Sebab dia sendiri telah menutup. Dia membawa hujah akal, logik akal. Kata cuba akak tangan, cuba akak kaki sebelah. Dia pakai kaki sebelah. Lepas tu saya kata, cuba angkat kaki sebelah lagi. Dah kaki kanan akak, kat sebelah. cuba terang angkat kaki sebelah lagi. Dia kata, mana boleh akak? Dia kata, kalau akak gebah lah. Lepas tu, saya kata, anak Al-Haq lagu mana ni? Tu hai lagu mana? Yang dua-dua kaki pun tak boleh nak akak. Mana lemuh lah kita. Senyap dia. Akhirnya tak jadi nak tapar dia. Dia nak tapar. Panggil adik Abes lagi. Panggil Panggil. Ada juga satu ajar sesat yang saya pernah berdebat dengan dia. Saya banyak ni ilmu Zakara lah. Bila dia tak boleh gig dia akan kata lagu mana? Ustaz tak apa lah, Ustaz ngaji bahasa Arab, dia kata. Sikit-sikit waktu bik bahasa Arab. Saya ni tak ngaji bahasa Arab. Dan kita pun kata, dah tak ngaji bahasa Arab. Ikutlah orang ngaji bahasa Arab je. Habis cerita. Tapi nak ceritanya, orang ni, sejarah lah saya kata, dia ni bekas engineer. Bukan engineer. Orang cerdik. Bukannya kalian. Sebab tu saya kata, kalau orang bodoh, dia tak boleh buat ajaran sesat. Dia mestilah orang cerdik, orang yang menggunakan ujakan. Kadang-kadang dia gabungkan di antara ajaran hok dia ngaji, hok ngatuk dia dulu, hok sambil-sambil dulu lagi. Hok memang aliran sesat ada. Cuma tidak kembali. Capur dengan hak learning, atau guru dia learning, akhirnya jadi sesat barat. Ya. Kita lah maknanya. Ya, Ustaz. Okey, Ustaz. Kita juga tengok Ustaz dalam ajaran sesat ni. Yang menyebabkan orang boleh ikut tadi. Contoh macam tadilah sahabat Rasulullah SAW. Mana dia orang alim. Ya, betul. Dia orang tahu berlaku. Ya. Kalau zaman dulu ni dia mengaji di Mesir, klik daripada Mesir, Jordan. Mana orang ada ijazah dia ni. Tapi dia pun juga terlibat ya Ustaz. Melibatkan macam mana masyarakat ni boleh tengok Ustaz ni. Ya. Tok kita tak ikut dia tahu berlaku, baca kitab tu tiga negeri dia. Dia mak kau ikut. Dari lagu mana kita nak masyarakat kita ni? Walaupun ustaz pun tak boleh ikut. Kalau dia tak betul, lagu mana kita nak oyak pada penonton kita? Dia senario realiti masyarakat kita orang kampung. Orang kampung ya ni. Ya. Orang kampung. Kita suka menyandarkan satu hujah kepada ustaz. Ustaz, ya. Dah ustaz tu buat gini ke? Ustaz tu buat gitu juga arwah ni mula buat lagu ni juga. Tok guru besar ni, tok guru besar. Sedangkan dia tak tahu, guru pun boleh terjadi salah dan silap. Betul. Kan dalam hadis pun sebut kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ni dia akan buat silap. Sebab itulah bahayanya kita bila kita menyandarkan suatu hujah pada body tok guru tu. Tak boleh. Kita nyandar pada tok guru. Mana-mana tok guru. Kalau dia silap, kita kena jelas kata benda ni adalah salah. Taksub yang mengkhizi buta ni. Cukup bahaya. Sebabnya apa dia kata tu semuanya benar. Semata-mata benar. Tak ikut apa tu? Tak ikut, tak boleh. Ke lawan ke, dapat tuluh ko, boleh nyakit ko, dapat bala ko. Sebab memang doktrin yang ditanam daripada peringkat awal lagi. Kita bagus. Dan memang betul ada sesungguhnya racun ulama, daging seorang ulama itu adalah beracun. Apa? Saya tak ingat dah. Ada kata-kata tu tak? Betul, memang betul. Maknanya kita menghormati ulama. Betul. Tapi ulama yang bagaimana? Selagi mana dia berpegang pada Quran dan hadis yang asal, maka selagi itu kita boleh tunggu. Selagi mana dia bercanggah, maka kita kena sanggup dia. Walaupun dia seorang tubuh yang besar. Sebabnya, kebiasaan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ilmu hadis. Kalau dikupuh, dia sahih. Tiba-tiba di Basrah, dia jadi dhaif. Sebab apa? Sebab dia makan usia. Kadang-kadang kita ni, bila kita, saya sendiri pun kadang-kadang dah waktu 40 nak masuk 50 ni, ada beberapa perkara yang saya lupa. Maknanya kita mengaji dulu, kita mengaji. Tapi siapa dia ni? Periwayat dia siapa dia? Kita dah lupa dah. Nak oyaknya manusia ni adalah lemuh. Lemuhnya manusia ni. Jadi balik pada asal, jangan kita berpandukan kepada tubuh ulama tu. Yang sepatutnya kita kena tengok pada fakta. Apa yang diberitahu, yang diajar, adakah mengikut sejajar apa yang Quran dan Sunnah wayah ataupun bersalah. Kadang-kadang mungkin dia salah tu perkara. Banyak lagi benda yang molek kita boleh ambil. Jadi satu lagi tuan, saya nak royaknya pengejaran besar kepada Nahar bin Umfiyah ni ialah ada orang yang
diberi kenikmatan untuk mengenal Islam, beribadat, jadi orang yang tekun. Tapi akhirnya dia rusak di akhir kalam. Ujung dia. Di penghujung dia bunuh. Dan ada orang yang di awalnya dia bunuh. Palo Halie, Gesta, Samsung, Samsung tek kucing. Orang tua kita kata dah. Tapi di akhir dia menjumpa cahaya Islam. Betul. Jadi sebab itulah maknanya kita kena ada istiqamah pada agama kita. Yang paling penting lah. Istiqamah pada agama. Jadi ustaz kita juga tengok lo ni dah. Mana kita buat secara online. Ya. Lo ni. Dia. Jadi dalam online juga kita tengok. Lo ni banyak orang duk mengajar dalam YouTube, dalam online lah. Ni berkenaan agama. Terutama sekali saya sikit duk tengok kat ilmu mengenai makrifatullah. Ya. Dan pengikut dia tu ramai ustaz. Ya. Lagi-lagi mana kita nak tahu hak dia ajar makrifatullah sungguh kok makrifatul setting. Kita nak tahu ustaz. Yang mana satu Allah, mana satu syaitan. Sebab kadang-kadang gadget tu betul. Tapi jalan tidak ikut Rasulullah. Gadget pun nak mengenal Allah tapi lah mak yang beda. Ni tak solat tapi gadget Allah kenal siapa jadi ambil tempat zat kita katalah. Ni. Dan lagu mana kita nak oyak kepada orang dalam online kita ni supaya menyebarkan mesej ni, oyak gini, orang nak ngaji makrifat. Sebab ada orang gadget, ilmu tinggi ni ngaji makrifat. Sebenarnya kalau kita ngaji betul itu ilmu usuluddin je. Ya. Mengenal Allah tapi orang menyebabkan orang rasa macam hebat bila belajar ilmu. Macam mana ustaz? Macam mana kita Okey, dia gini. Saya ingat kata-kata guru saya, Syekh Abdul Sami Anis. Seorang ulama dia berasal daripada Iraq. Dia ni memang orang ni sungguh lah. Ya. Dia kata lagu mana? Dia kata ramai orang yang belajar agama tu. Kita belajar agama. Apa isu kita saat ni? Tak ingat dah. Makrifatullah. Makrifatullah. Apa? Okey, sorry. Maknanya Syekh Sami Anis dia pesan kepada saya, dia kata ilmu makrifatullah ni dia ada dua jenis. Satu dipanggil tasawuf falsafi, satu yang panggil tasawuf sunni. Tasawuf sunni ni yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua adalah falsafi, isu yang berkaitan dengan falsafi, sampul sarap. Jadi apa gunanya kalau kita bercakap degu-degu berkenaan dengan Allah, gotulah, goni rasul lah, hakikat dia sikit-sikit, tapi semayang maghrib pun tu. Bila kita betah kata, aku tak semayang maghrib ni. Apa kata pengikut dia? Kita nampak ya tubuh dia sini. Tubuh dia duk Mekah tu. Allah. Jadi kan nak kata waktu tu, kalau maghrib kita pukul 7, lah ni awal sikit tak? 7:03 minit, 7:02 minit dah. Awal. Kalau kita nak kata di Mekah, pukul berapa? 3 tu. Baru semayang Zuhur. Kalau mu nak kata tak gemu semayang Mekah, tak dulu boleh lah. Kita boleh bawa hujah lagu ni dah. Tapi kalau nak kata semayang Mekah lagu mana? Waktu ni baru main Zuhur ya. Jadi rupa-rupanya tipu daya setan berlaku. Maknanya kecek tak ada bukti. Ya. Jadi menggunakan ilmu ma'rifatullah, tapi hakikat sebenarnya kalau dia bersalahan dengan dengan Quran Sunnah, maka kita reject, kita tolak. Sebabnya dalam Quran pun, dalam syahadah kita pun dia ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya orang tasawuf dia suka guna asyhadu an la tu ilmu bagi makrifat, Muhammadar Rasulullah tu ilmu bagi syariat. Maka kedua-dua sebenarnya tak dapat nak dipisahkan. Dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah tak dapat nak, asalnya lagu tu tak boleh nak dipisahkan. Kalaulah mana-mana biarlah belajar degu-degu makrifat, tapi bersalah semaya bedok apa semua hama tu. Yang menggunakan saat ni lah antara hujah solat tu daim tak dia lah. Ya, betul. Tidak puasa, apa tak puasa sebabnya tubuhnya tu duduk sini dah. Tubuhnya duduk lain dah. Jelas. Maka saya showkan tinggal-tinggal lah. Carilah. Hak betul-betul. Baik kita pergi ngaji maghrib isya. Padang hak tu. Hak tu pun ilmu tak habis lagi nak ngajar. Ilmu pekoh. Sampai kali ni baik semaya pun tak habis lagi. Tak sempurna lagi. Taharuf. Bab taharuf pun tak habis lagi. Bab mana junub pun tak tahu mana ada lagi. Dok gaduh nak belajar ilmu makrifat lah. Waktu lah. Orang kata kita merusikan dan juga membimbangkan. Jadi nasihat kita lah Ustaz daripada orang secara atas talian mendengar ni gila. Masjid lah mudah kita kata. Pergi cari masjid lah. Dah jelas. Tidak sesak lah. Diiktirah Ustaz ni. Lagi pun nak boleh kau
Ngajar tu pun kita di Kelantan ni sebab kita ambil tauliah tu. Betul. Kita ada tauliah, kita tapih dulu. Supaya dapat diharmonikan agama. Okey, ada ustaz juga kita dengar royak ke apa mengenal Allah, mengenal diri kita kata dia. Ya, ya. Ada juga ilmu-ilmu gini. Ya. Lagu mana ustaz neraca kita nak timbang benda ni? Mengenal Allah, mengenal diri, maka kenal Allah tiada adalah diri. Kan sebenarnya kita nak ni juga satu lubang saya nampak. Dia Menuju ke situ. ada satu pepatah. Pepatah. Man arifa nafsahu faqad arifa Ya rabbah. betul. Wa man arifa rabbahu fasaddad jasadi. Ya. Siapa yang mengenal diri maka dia mengenal Allah. Ya. Dan siapa yang mengenal Allah maka hancur lululah jasad tubuh dia. Ya. Ini yang saya katakan yang dimasukkan oleh guru saya sebagai tasawuf falsafi. Tasawuf yang sebenarnya ialah kita nak ambil sifat mahmud dan kita nak buat sifat mazmum. Hak tu ya. Tak usah hak pelik-pelik lah. Ilmu pekoh pun kita tak belajar banyak lagi benda-benda tak habis. Jadi kalau orang nak hurah juga tadi tu ustaz, kita nak Ya. orang pencerah. So, ada orang minat benda ni. Ya. Kita nak hurah di hak betul lagu mana dalam Sebab tu kata-kata. saya katakan kembali kepada hak asal. Kembali pada asal. Sebabnya pasal tasawuf yang betul ialah tasawuf yang membaiki jiwa. Yang bila kita belajar semakin mendekatkan diri sehingga Syekh saya kata kalau betul orang tu orang yang belajar tasawuf dia tidak akan meludah ke kanan. Dia akan meludah dia tu dia akan ludah ke kiri. Yang keduanya orang kita ni nasihat saya lah yang keduanya kita suka mencari karamat aulia. Karamah. Karamah. Karamat. Sikit karamat orang tu cerita karamat orang ni. Sediakan sepatutnya Syekh saya kata, saya ingat Syekh saya pesan dulu, Tok Guru, Syekh ni Tok Guru lah. Ya. Dia pesan dia kata, kenapa kita tak ambil janibul aman? Janibul aman ni, apakah amalan yang menyebabkan dia jadi lagu tu? Itu yang sepatutnya kita kena tengok. Contohnya, pernah dengar Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni, dia diangkat. Antara sebabnya, Syiah mengatakan, saya pernah berdebat dengan Syiah lah. Saya kata antara akidah Syiah ni dia ada Yaumu Ashura di Karbala okay? Dia sempat mencederakan diri. Jadi saya tanya kenapa orang Syiah sanggup buat lagu tu pada 10 Muharram. Apa jadi sampai ke belah tu? Jadi alasannya dia kata tak tengok kau Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bila tahu Nabi patuh gigi dalam peperangan Uhud maka dia patahkan gigi dia. Rupa-rupanya cerita tu cerita tak betul. Tak ada sekali dalam kitab sirah menceritakan benda-benda lagu tu. Yang betulnya Uwais Al-Qarni diangkat sebabnya orang kata ihtiramnya, jaga dia betul-betul menjaga ibu dia tu. Dia berkhidmat. Kenapa tak akak tu? Khidmat akak ibu tu, menghormati ibu bapa yang memang jelas Quran pun sebut wala taqulu ma ufin, dalam hadis pun sebut masalah hormat pada ibu bapa. Jadi sebenarnya kita suka cara masalah kamak tu boleh tu jalan atas air, jalan atas angin, waktu tubik daripada poket, tubik duit. Sedangkan kita tak tahu apakah amalan siapa kau dia naik sampai jadi lagu tu. Tahajud dia bagaimana, puasa dia lagu mana, duit dia. Dengan Tuhan. Maksud saya yang Adul Piti ni ajwadun nas. Seperti mana Nabi kan ajwadun nas, dia cepat tangan. Maknanya dia seorang wali sebab apa antaranya dia tak sipih. Patutnya benda tu yang kita tengok. Betul. Tapi kita tengok dari segi kamak, apa faedahnya yang Kamak kita jalan nak tahai jing boleh buat tak ada. Akhirnya, ramai orang yang beramal kerana nak benda-benda lah kata. Allahu Rabbi. Amakulullah 70,000 kali kerana nak kebatinan. Situ telah punah dah kita. Ada persyaratan-persyaratan yang diamal sesuatu kerana nak kepada Kan kita nak beza ustaz, hak betul, hak tak betul. Mana kamak ni pun boleh, hak ni pun boleh. sebab tu keramat ni adalah gifted. Keramat ni adalah anugerah Allah sebenarnya. Dalam kitab Ikam disebut keramat tu ada dua jenis, zahiri dan juga maknawi. Jadi keramat yang sebenarnya maknanya bukan satu benda yang kita nak akak. Sepatutnya cara amalan tu yang boleh menyebabkan dia dekat dengan Tuhan. Maka kita nak jadi dekat dengan Tuhan disebabkan kerana amalan dia. Bukan nak dekat dengan Tuhan kerana nak boleh keramat sini penuh dah. Tuhan kata wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan untuk beribadat dengan penuh keikhlasan. Situ lagi. Bila lagi kak? Maka jawab dia dapat dengan jin dengan setan. Jawab dia. Baik ustaz, kita nak baca soalan sikit ustaz deh. Okey. Sebab kita pun dah hujung-hujung ni. Ada soalan ni. Assalamualaikum yang berbahagia ustaz. My teri atau berubah kaedah teri ni sesak ke tak? Ada fatwa dah kau lagu mana?
Hukum masalah maiteri ni saya KIV lah. Maknanya kena serah kepada Jabatan Mufti, dan kadang-kadang kita pegawai kelah kuli batok ni tak boleh nak sudu pada kuah. Betul. Dan saya pun tak berapa pasti tentang fatwa, dan insyaAllah saya akan rujuk lah semula berkenaan dengan hukum maiteri. Ya. Okey, agak menjawab setakat ni. Setakat tu ya boleh. Hukum maiteri ni kena buat kajian lebih lanjut, tak boleh nak jatuh hukum tak ke boleh dia. nak cepat. Kepada penonton yang ada soalan, boleh tanya soalan. Kita akan ajukanlah kepada Ustaz. Ni daripada Nur Azliza Kamarul Zaman. Soalan dia, Ustaz, ajaran sesat sering kita dengar banyak alah kotak masuk akal. Tetapi kenapa kebanyakan yang jual ajaran sesat ni kebanyakan orang-orang bijak pandai, berilmu? Ya. Seperti mana yang terima kasih kepada yang bertanya tadi ya tuan. Seperti mana yang kita telah sebut tadi, kebanyakan orang yang mengikut ajaran sesat ni asal dia. Dia nak mencari kebenaran. Ya, betul. Tetapi dia nak cari jalan yang ekspres. Itu yang rusaknya. Contohnya ada di Indonesia tu tak? Kita ambil di Indonesia lah. Masuk dalam gua temu ke Mekah. Ekspres untuk pergi buat haji ke Mekah. Kan ada kan? Viral tu tak? Termasuklah yang hok boleh kecek dengan semua. Hok boleh kecek buat tu bi hadis semena-mena. Padahal dia kata gapo Nabi, bukan hadis Nabi pun sebenarnya. Tapi bila bunyarat sikit gak, betul lah ni. Satu. Yang keduanya, permulaan kepada pengikut ni asalnya nak guru. Mula-mula ni dia tak cerita lagi. Bila telah minum air dan sebagainya, akhirnya terikut, terpengaruh disebabkan kuasa sihir saat ini. Sebab tu saya kata, salah satu punca ajaran sesat yang zaman Nabi lagi. Sihir dan juga orang kata nujum ni adalah mainan. Dia masuk dalam persilatan, dia masuk dalam perbomohan, akhirnya dia pergi kepada ajaran. Maknanya ketiga-tiga tu dia ada kaitan rapat belakang tu. Persilatan, perbomohan, last sekali kepada ajaran. Jadi akhirnya kerana no express punya pasal, untung ni macam ajaran tajuk mulut tadi. Tajuk mulut ya. Hanya perlu semaya sekali ya seumur hidup. Tak ada apa. Jimat molek. Jimat molek. Orang bakal sekali seumur hidup. Itu beres. Tak apa belakang. Dia kita main solat atau daing tak apa. Dia kita main yakin tak apa. Beres. No express. No kepada express. Itulah orang panggil tersalah langkah. Sebab itulah tiada jalan express untuk kita belajar agama. Saya ingat Syekh Qaradawi pun dia ada kitab Saqafatud Da'iyah. Nak jadi orang berilmu ni kena ikut step-step dia. Bukannya pakar. Yolo dah ni. Yolo selalu pakai ikut dah. Boleh muta'ah. Benda sedap ke belakang. Benda sedap betul. Boleh muta'ah. Tanggungjawab tak ada. Lepas tu pula kalulah tubik rumah, pakar boleh turun jamuk. Kan ni bagus ni. Boleh jamuk 5 waktu sekali. Tapi bukan dia tak semaya, dia semaya. Dia semaya. Cuma saya jamuk 5 waktu dalam 1 waktu. Kan benda ni senang. Jadi itulah yang menyebabkan orang terpengaruh. Ini ada hujah ni Ustaz. Dengan hujah ni dia kata Rasulullah terima dulu. Macam mana 5 kali sehari? Kau 5 sekali terima kau 5-5. Nanti kita boleh buat 5-5. Iyalah. Ada dia sedekit hadis Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Nabi semaya belah mana? Nabi semaya kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Maka tirulah. Sebagaimana yang dicontoh oleh teladan oleh Nabi. Tapi apa kita nak pergi tafsir yang bukan-bukan. Inilah tafsiran yang dikatakan sebagai tafsir Al-Mazmum ni. Birra'i Al-Mazmum ni tafsir yang menyeleweng daripada landasan asar. Jadi hari ni banyak Ustaz dah merungkaikan penonton-penonton kita. Ya. Jadi Ustaz, nasihat Ustaz, mungkin ada di kalangan penonton ni keluarga dia dah masuk. Dia sendiri pun dah termasuk. Jadi lagu mana nak keluar? Pasal ajaran sesat ni kan kalau saya tahu Pak nak keluar Ustaz. Ya, betul. Sebab dia akan pergi. Betul. Jadi lagu mana cara Ustaz? Kadang-kadang orang takut disumpah. Maknanya bila melanggar guru ni akan diturunkan bala sekian. Jadi kepercayaan tu. Saya ingat ada seorang tok guru, seorang syekh saya dulu masa belajar, ada di antara pelajar-pelajar tu dia ada satu azimat. Maka syekh ni Allah SWT beri kelebihan kepada dia, dia kata, siapa di antara kamu yang memakai tangkal? Selagi mana tak mengaku, selagi itulah aku kata tak teruskan pengajian. Kuliah tak terus. Tak akan teruskan kuliah. Maka akhirnya bangkitlah seorang pemuda. Bangkit, pergi kepada syekh. Syekh kata gunting.
dia tak berani nak gunting. Sebab gapo? Sebabnya dia takut kena balo. Nak tolong. Kena tulah. Betul lah istilah tulah tu lah. Kena balo. Tak kena balo. Dia takut nak gunting. Saya kata gunting. Maka dia pun terpaksa gunting. Terpaksa guting. Gunting ni rupa-rupa tahu gapo dia? Oh. Tahi kering, tahi lembu kering. Tak ada muka ibu. Tahi lembu kering. Sihir lah. Azimat yang dipakai tahi lembu kering, sihir. Allahu Akbar. Tu nak ada contoh lah. Maknanya ada orang yang tak berani. Okey, langkah dia gini lah. Kadang-kadang kita kesian tengok bagaimana cara kita nak tolong dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antaranya tuan-tuan boleh pergi ke pejabat agama ataupun pergi ke Kota Baru bahagian penguatkuasa, maka buat aduan. Isi bawah repak. Kadang-kadang kita sebagai orang awam, kita banyak komen. Bapa tak ambil tindakan, bapa nak dibiarkan, bapa. Kita tak boleh ambil tindakan sebab kita kadang-kadang kita nak kawal sebutir Kelantan ni. Tak ada aduan, tak tahu pun. Okay. Maka kita minta bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mengetahui mana-mana maklumat untuk membuat aduan supaya kita boleh ambil tindakan. Jadi maknanya kena beranilah. Dan kadang-kadang kita salah juga kepada orang ramai ni. Kadang-kadang dia takut, lama ke aku pergi buat aduan ke pecuh kantoi ni nyanyi aku. Memanglah orang kadang-kadang ada juga ajaran saya yang agresif. Betul. Tak pasal ya, dia kata dia kena sihir ni mung tak apalah, mung boleh gaji aku ni hok jumpa maklumat ni yo sihir pakai sup juga, pakai kering kote juga, ada ubat lah, habis putih ribu-ribu lah jawab dia. Jadi ada orang yang takut untuk buat aduan, takut pecah, takut kantoi. Dan insya-Allah sebenarnya kita boleh jamin di peringkat jabatan yang mana-mana aduan yang dibuat kita akan rahsiakan. Tak akan pecah. Setakat ni lah tak ada lagi lah kata ketirisan maklumat yang telah diberikan oleh pihak orang ramai. Pihak Itu insya-Allah. Mana pemberi maklumat silakan. Ya. Insya-Allah. Ada soalan lagi Ustaz ni? Ya. Tengok nampak. Ada soalan ni dia. Daripada Samsul Zaman. Okay. Penggunaan minyak pengasih, pelaris atau cenua, adakah termasuk dalam ajaran sesat? Boleh jelaskan? Penggunaan barang-barang sihir, dia bukan ajaran, tapi kepercayaan. Ya. Bagai-bagai sihir lah. Maka Nabi kata, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Antara dosa besar nombor 1, kalau kita tengok kitab Az-Zahabi, kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, dan juga Ibn Hajar Al-Haythami pun menyenaraikan nombor 1 adalah sihir. Dan mana-mana yang terlibat dengannya. Maknanya, saya tak percaya pada ilmu sihir. Tapi saya guna ilmu sihir. Saya sepanjang, kata saya duduk di pejabat agama ni, saya pernah terima beberapa kes lah. Antaranya, dia guna minyak cenua. Jadi bila dia guna minyak cenua, saya tanyalah. Dia pengakuan daripada suami, dia kata betul. Dia kata, Ustaz, saya pernah guna minyak cenua lah pada isteri saya. Kesan dia, bila habis gas dia tu, isteri tu macam jadi tawar. Sebab dia nikah pun dia tak tahu macam dia ni macam dipaksa dan sebagainya. Sebab akan timbul satu masa benda ni akan habis gas. Maknanya penggunaan sihir ni dia tidak kekal selama-lamanya. Seperti mana kita tengok contoh zaman Nabi Musa dah. Ya. Apabila Firaun ni dia nak berlawan dengan Nabi Musa, maka setengah riwayat mengatakan dia panggil 1000 orang tukar sihir untuk berlawan dengan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Maka tukar-tukar sihir zaman Firaun ni melepaskan tali, yang talinya berubah jadi ular. Jadi Allah SWT wahyukan kepada Nabi Musa untuk lepas tukar dia. Yang mana tukar dia tu digimakan habis ular-ular kecil ular-ular kecil yang berada pada tukar-tukar sihir yang menyebabkan akhirnya ahli sihir tukar Firaun ni, tukar sihir Firaun ni beriman dengan Nabi Musa. Sebab dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia belajar. Ya, sihir ni dia hanya gelabu mata saja. Adapun kalau mukjizat, dia ni adalah benda kekal. Contohnya, saya teringat kisah Nabi SAW belah bulan. Ni selingan ada. Betul. Maka ada satu kuil di India, dalam artifak dia menulis kuil ini dibina sewaktu bulan terbelah 2. Oh, dia tulis? Maknanya di artifak dia. Maka saya begitu kagum sampai saya mengatakan, betul lah apa Nabi buat.
yang Allah SWT turunkan, mukjizat Nabi Musa ni, mukjizat Nabi Muhammad ni, terjadinya di mana? Di tanah Arab. Betul. Tapi disaksikan, sebabnya benda ni bukannya magic. Seluruh dunia menyaksikan Semua tempat bulan, dah. semua tempat menyaksikan bulan terbelah dua. Ini beza jelas di antara mukjizat dan juga sihir. Maka kita boleh katakan pengguna-pengguna sihir dan juga yang terlibat dengan dia haruslah bertaubat kepada Allah SWT, kerana dosa besar ni Tuhan tak akan ampunkan kecuali dengan taubat nasuha saja. Maka kita suruhlah kepada sesiapa yang pernah terlibat dengan sihir dan sebagainya untuk kembali kepada jalan asal. Okey Ustaz. Ya. Kita pun nak ke penutup Ustaz. Ya. Sebelum kita masuk pada soalan, jadi saya minta Ustaz buat rumusan dulu kepada program kita pada hari ini. Mengenai ajaran sesat ni, cegah sebelum parah ni, beri beberapa pesanan lah. Ya. Pertama kepada orang ni, biar dia jadi satu garis panduan lah untuk dia pergi belajar untuk ilmu. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Tuan Aziz kita. Jadi antara perkongsian saya hari ini, saya harapkanlah pada semua sekali untuk kembalilah kepada ajaran asal. Hak mana yang pernah terlibat tu lah. Ya. Kembali kepada asal dan mulakanlah hidup dengan baru. Sebabnya tiada, seperti mana yang saya jelaskan tadi, tiada jalan ekspres pada agama. Tak ada, dia tak boleh. Dia kena start belajar Quran, kita belajar fardu ain, asas-asas fardu ain, benda akidah dan sebagainya. Sebab akidah ni, dia bukan ajar untuk kita baloh. Bukan kita nak hukum-hukum antara sama lain. Untuk kafir-mengkafir, tak ada benda-benda lagu tu. Tujuan kita belajar akidah untuk menghampiri kepada Allah SWT, untuk takarrub. Kita belajar hukum fiqh bukan kerana nak berjidat. Kita belajar hukum fiqh kerana nak mencari untuk mendekatkan Tuhan. Dan saya lebih suka pada konsep nuktatul ittifaq. Kita mencari titik persamaan di antara dua perkara yang berbeza. Sebab kita tak nafikan kadang-kadang orang serabut. Hak mana so betul. Hak tu pun kata hak ni salah. Hak ni kata hak ni salah. Senin-senin baik aku cari jalan hak salah sungguh. Ni pihak yang ketiga last sekali dia jadi lagu tu. Jadi sebenarnya untuk mendekati ajaran Islam yang tulen, maka kita kena perhati. Kita kena tengok, kita belajar bahawasanya apa yang diajar guru tu betul-betul bertepatan. Okey, kalau benda ni mari mana, dalil dia mari mana. Jelas kita boleh tahu. Jangan kaya siapa kau kata mandi safa yang telah lama dah Tok Guru ni aziz kita, arwah Tok Guru ni aziz kita, tentang tiba-tiba nak dibangkitkan semula. Mari mana benda ni? Bolah benda lepas-lepas tutup. Kita tutup dah. Jadi walaupun mari pada Tok Guru yang hebat setara mana pun, maka kita kena tengok. Ya, kita tengok benda ni betul ke bertepatan apa yang Quran dan Sunnah hoya ataupun tidak. Persalahan kita tolak. Tak kira lah mari pada Tok Guru mana pun, kalau betul-betul jelas bersalahan, sebab benda lagu ni Tok Guru lama dah tinggal. Kitab dalam kitab Fathul Bari pun tak habis nak mengaji. Karangan Ibn Hajar Asqalani ni ada. Kitab Imam Sayuti, kitab-kitab ulama Syafi'i kita belana lagi. Maka maknanya padan hak tu lah. Pada hak tu. Tak habis nak belajar. Tak habis lagi. Hak benar ni pun tak habis. Maka kita balik pada asal. Jadi begitu juga sesiapa yang kita tahu akhir sekali lagi saya nak ulai, makna kalau kita dapat maklumat ada mana-mana ajaran sesat yang terlibat, maka kita mintalah, kita pohon kerjasama daripada orang ramai untuk membuat laporan. Isi berepak buat laporan di pejabat agama ataupun dijahit lah. Dijahit tempat besar, tempat bahagian penguasa, supaya sama-sama kita benteras. Kita takut kita ni bila kita dia gini lah, satu kaedah ar-ridha alal maksiyah fahiyal maksiyah. Bila mana kita redha pada maksiat, maka kita ni sendiri telah buat maksiat. Kita tak buat sekali, Allah. tapi kita redha saja. Itu yang kita takut. Tu kita takut. Kita daripada golongan mereka sebab kita redha. Kita biar. Kita biarkan. Jadi sama-samalah kita menteras al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sebab Nabi bersabda dalam Quran bersebut kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Maka kena buat kerja sikit ya. Suruh pada kebaikan dan cegah kemungkaran. Kalau tak boleh cegah kemungkaran dengan lidah, maka mula-mula dengan tangan tak. Wal yatghayyir bi yadihi wa illam tastati' fa bi lisani. Kalau tak boleh dengan lidah. Tak boleh lidah, dengan hati pun tak apa dah. Selemah-lemah iman. Wazalika adhaful iman. Kalau hati pun tak boleh,
Lemah-lemah iman. Tak ada gapo dah lah. Boleh kok kepala lah tu. Okey, Ustaz. Okey. Boleh. Okey. Okey, terima kasih kepada ustaz kita, Ustaz Nik Muhammad Nizam bin Muhammad Nasir, Pegawai Hal Ehwal Islam, Pejabat Agama Jajah Macang. Terima kasih banyak ustaz atas Ya, ya, ilmu pagi sama-sama. ni, InsyaAllah. perkongsian banyak deh. Hmm. Macam-macam kita dengar daripada ustaz mengenai ajaran sesat, supaya yang pentingnya kita nak cegah ustaz. Ya. Kita nak cegah, dia kalau hok kena dah terjangkau siapa parah. Ya, ya. Maknanya berhentilah. Kalau kita ada ciri-ciri tadi, kita kena mikir mula. Aku ni betul ke tak? Ya ke tak? Aku ikat ke tak? Sebab Islam ni dia membebaskan. Dia bukan mengikat kita. Ya. Tapi berdasarkan kepada syariat yang benar. Ustaz ni. Ya, ya. Jadi kok mana kita kena cek balik diri kita, sahabat-sahabat kita, supaya tidak tersangkut dengan ajaran sesat. Sebab kalau sesat tak sampai mana Ustaz ni. Ya, ya. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak tanya soalan kepada penonton kita, kepada penonton-penonton luar sana, sedia dengan pen, sedia dengan kertas, 3 soalan. Kita akan tanya soalan soalan mudah ya Ustaz. Ya, ya. Jawab payah. Ha. Okey, bersediakah semua penonton-penonton kita? Baik. Tadi Ustaz ada beritahu kita asal usul cerita mengenai kesesatan ni berlaku zaman Rasulullah lagi. Okey. Di mana ada 3 orang, Ustaz tak? Ya, ya. 3 orang yang beri nama oleh Ustaz tadi yang telah membuat ajaran sesat pada zaman Rasulullah. Jadi kita nak tahu siapakah 3 orang sebut nama. Okey, bagi nama 3 orang. Yang tokoh. Bukan tokoh. 3 orang yang telah diiktiraf sesat pada zaman Rasulullah. Jadi mana dia hidup pada zaman sahabat Rasulullah ni, tapi dia sesat. 3 orang yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Okey, tuliskan nama dia. Siapa dia kan nama deh. Jadi kena dengar semula lah kalau tak ingat tak. RM50 RM50 Ustaz. Oh, lumayan. Boleh jawab RM50 kita akan bayar. Ya, agak lumayan tu. Kita masuk duit bank. Duit RM50 deh. Itu soalan yang pertama. Agak semua dah tulis. Cari-carilah. Okey. Yang kedua, kita nak tanyanya apa tu? Berikan 3 ciri-ciri ajaran sesat yang disebutkan oleh ustaz kita tadi. Banyak ustaz sebut tadi, tapi kita nak 3 aja. Macam Sebut 3 saja, tak usah banyak-banyak lah. Kalau banyak-banyak pening ustaz tak? Ya, ya, betul. 3, berikan 3 ciri-ciri ajaran sesat, okey? Yang dihuraikan oleh ustaz tadi. Okey? Seterusnya ustaz tadi juga ada menyebutkan kepada kita beberapa ajaran sesat yang telah difatwakan sesat oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Jadi sebutkan sekurang-kurangnya 3 ajaran sesat yang difatwakan sesat oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Jangan Majlis Agama Islam Selangor pula. Majlis Agama Islam Kelantan. Ni. Saya harap tuan-puan penonton di talian telah salin soalannya dan jawab, hantar kepada kita segera. Bukan hantar ruangan komen deh. Hantar kepada private messenger. Satu soalan RM50. Ni. InsyaAllah selesai kita lebat soalan. Jadi sekali lagi saya mohon kepada penonton-penonton kita semua, share video kita ni sebanyak-banyak mungkin biar orang tahu, sebab topik ni cari orang kecil Ustaz. Ya, ya, betul. Walaupun benda ni sangat penting, sebab kita nak balik akhirat dalam keadaan agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Agama yang ikut jalan asal Rasulullah. Kita tak si agama yang diubah-ubah ikut selera suka-suka. Sebab Rasulullah ni insan sempurna, insan kamil. Orang lain tidak sempurna, orang lain tidak kamil. Kalau orang tu dia mengaku dia sempurna, dia kamil, kita tak boleh ikutlah dia. Sebab dia berasa diri dia sempurna. Mana ada manusia sempurna selain daripada Rasulullah. Kita pegang deh. Betul tak Ustaz deh? Ya, betul. InsyaAllah. Jadi kita nak agama ni biar original daripada Rasulullah lagu tu. Kita amal lagi tu. Dan kita balik dengan keadaan hak Rasulullah aja deh. InsyaAllah. Pelunggu kita Rasulullah. Kena pastikan kita sentiasa berpegang dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah adalah Al-Quran. Kalau orang tu pegang Al-Quran, dia boleh tentu ikut Rasulullah. Tapi kalau ikut Rasulullah, sebab Rasulullah pegang Al-Quran. Jadi automatik kita ikut Al-Quran. Betul Ustaz tak? Betul, betul. Pegang Al-Quran tak pegang Rasulullah, tak ikut lagi. Kalau pegang Rasulullah, mesti dia ikut Quran. Sebab Rasulullah ikut Al-Quran deh. Jadi saya terima kasih banyak kepada Ustaz atas kelapangan masa hari ini. Mari sini
macam-macam ilmu pada kita ini Ustaz. Dan mohon maaf Ustaz jika sepanjang mengendali perkara ni ada apa-apa kecil salah kau dengan Ustaz, minta maaf. Dan begitu juga dengan penonton-penonton kita, saya minta maaf takut ada kasar bahasa ke, ada apa perkataan-perkataan tak sesuai ke deh. Tidak ada niat lain, kita nak membetulkan diri kita semua. Sebab kita cinta kepada agama Islam, kita cinta kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah dulu berjuang dengan air mata darah untuk bawa Islam yang benar pada kita. Jadi kita kena terus mempertahankan biar sehingga sampai bila-bila Islam tertegak di atas buminya yang dimiliki oleh Allah dan Rasul akhirnya Nabi Muhammad Rasulullah. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.